Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pada tengah hari ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk berkongsi berkaitan tentang sedikit kelebihan dan keajaiban selawat ke atas baginda Nabi SAW. Justru itu, mari sama-sama dengan saya kita lantunkan terlebih dahulu selawat ke atas baginda Nabi. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyaratan." Barang siapa yang selawat ke atasku, kata Nabi, satu selawat saja, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Sebab itu tuan-tuan, saya mengajak pada tengah hari ini, sebelum saya berkongsi sedikit berkaitan tentang kelebihan dan juga keajaiban peramalan selawat ini, jom sama-sama dengan saya kita lantunkan selawat yang diletakkan sebagai selawat murah rezeki dan untuk memperelokkan akhlak kita. Sebab hari ini kadang-kadang tuan-tuan kita diuji dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Ramai mereka yang rezekinya agak terkandas sedikit. Jadi kita amalkan selawat ini. Dan ketika ini juga ada mereka yang adab mereka, akhlak mereka yang kurang. Jadi dengan kita juga kadang-kadang terlanjur bicara dan sebagainya. Jadi bila mana kita amalkan selawat ini, mudah-mudahan Allah akan memperluaskan rezeki kita dan mempercantikkan akhlak dan adab kita. Sama-sama ikut saya, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa tuan-tuan? Berkata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat baginda Nabi SAW, seorang hafizul Quran, para sahabat yang diberikan rezeki untuk hafal Al-Quran. Pada suatu hari dia jumpa dengan baginda Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dan terdapat juga riwayat Imam At-Tirmizi. Apa katanya? Dia jumpa pada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uksiru salati alaika." Sesungguhnya aku ni, wahai Muhammad, uksir, aku nak banyakkan salati alaika, selawat ke atas kamu. Tujuan Ubay jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, memang galakkan doa, panjatkan kepada Allah banyak. Tapi aku dalam doa aku tu, dalam rangkap doa tu," kata Ubay, "aku nak memperbanyakkan selawat aku ke atasmu, ya Rasulullah. Fakam aja'aluka, berapa banyak aku nak panjatkan selawat ke atas kamu dalam doa aku tadi itu?" Ditanya pada Nabi. Nabi jawab, "Ma syi'ta." Terpulang kepada kamu, terpulang, nak banyak mana pun. Ubay tanya lagi, "Ar-rubu'ah, 1/4 ke ya Rasulullah?" Contohlah kita peruntukkan masa kita beribadat kepada Allah, ataupun kita peruntukkan doa, nak panjatkan doa kepada Allah 1 jam. Lama 1 jam doa kan kadang-kadang. 1/4 berapa lama? 15 minit 1/4. Kalau kita doa kepada Allah lepas solat tu, doa 10 minit, 1/4 berapa? 2.5 minit lebih kurang kan? Sebab 10 minit bagi dengan 4, 2.5 minit. 25 minit itu selawat di atas Nabi. Al-Arba'ah, kata Ubay, Nabi kata, "Ma syi'ta," terpulang kepada kamu. "In zidta fahuwa khairul lak." Kalau kamu tambah, dia lebih baik. Artinya 1/4 pun tak cukup. Pak Nabi kata, "In zidta," kalau kamu tambah, fahuwa khairul lak, lebih baik daripada itu. Ubay tanya lagi, "An-nisfa ya Rasulullah, adakah separuh daripada doa aku itu hanya selawat kepada kamu?" Nabi jawab lagi, "Ma syi'ta," terpulang, up to you, kata Nabi, terpulang. "In zidta fahuwa khairul lak," kalau kamu tambah, itu lebih baik daripada kamu. Artinya tuan-tuan, dah separuh daripada bait doa kita selawat pada Nabi.
Nabi kata kalau tambah lagi bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, as-sulusain, adakah 2/3 ya Rasulullah? 2/3 berapa? Kalau 10 minit kita bahagikan dengan 3, sekitar 6 minit ke 7 minit lebih doa kita ada selawat saja. Bab 3 minit tu baru doa kepada Allah kan. As-sulusain, kata Ubay. Nabi kata masyita, up to you Ubay, terpulang. In zidta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah daripada bait tersebut, itu lebih bagus, kata Nabi, tak masalah. Lalu Ubay kata apa tuan-tuan? Ubay kata aj'alu salati as-salata kullaha, kata Ubay. Ubay kata kalau macam itu ya Rasulullah, boleh tak aku meletakkan bahawa seluruhnya doa aku itu hanya selawat kepada kamu. Aj'alu salati as-salata kullaha, boleh tak macam itu? Apa kata Nabi ya Rasulullah tuan-tuan? Nabi kata izan tukfa hammaka wa yudfar laka zambuka. Nabi kata izan, baguslah tu. Dan kita kata sekarang mantap. Kan dalam doa kita tu daripada awal bismillah selawat sampai habis, kita selawat saja pada Nabi. Nabi kata izan, mantap, bagus, kata Nabi. Tukfa hammaka wa yudfar zambuka. Tu dalam hadis dan riwayat Imam At-Tirmizi. Ada setengah riwayat tulis yukfa ataupun wa yufar dzambaka. Okey, kata Nabi apa? Izan, mantap lah tu, okeylah tu. Tukfa hammaka artinya Allah akan cukupkan duka cita kamu setakat itu aja. Maksudnya kalau kata kita ada masalah, ada duka cita, selawatkan ke atas Nabi, stop terus duka cita kita. Dan apa yang berlaku? Wa yufar dzambaka, akan diampunkan dosa-dosa kamu. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang Islam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, kita tak pernah jumpa Nabi pun, tetapi Nabi sangat merindui kita semua. Sebab itu bila mana kita memanjangkan doa, kita melazimkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ yakin dan percaya adanya keajaiban yang akan berlaku. Itu sebab tuan-tuan, dalam fadilat-fadilat selawat ini banyak dianjurkan kepada kita. Kita ada masalah, selawat pada Nabi. Kita ada kerusingan, selawat pada Nabi. Kita lupa satu perkara, selawat pada Nabi, dapat maklumat, diperluahkan rezeki kita. Bagaimana? Itulah keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya macam mana Allah buat macam tu, kenapa selawat macam ni? Jangan tuan-tuan, itu keajaiban. Sebab itu dalam Al-Quran pun dirakamkan tuan-tuan, setiap hari Jumaat Tok Bilal baca, nanti khatib pun baca ayat ke-56. Allah letakkan pada surah yang ke-33, Suratul Ahzab, pada muka surat 426 sebelah kiri, 4 daripada atas. Apa pesanan Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sedangkan Allah pun berselawat ke atas insan yang mulia ini, malaikat pun selawat atas susungan yang mulia ini. Takkanlah kita ni tuan-tuan yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak selawat ke atas baginda Nabi. Sebab tu Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kan? Apa dia? Sallu, selawatlah ke atas baginda Nabi. Sallu, selawatlah. Itu sebab bila mana imam baca, bila Bilal baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Sebut sallu itu kita pada jemaah disunatkan untuk selawat, bukan sallu bukan.
Dan Bilal baca, Bilal ni nak atib naik, ingat bila dia ajurkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu. Selawatlah kita tuan-tuan, nak menunjukkan kita faham tentang perintah tersebut, kita faham tentang peringatan tersebut. Jadi kadang-kadang kita fikir, imam ni kenapa baca macam ni? Oh, mungkin sebab kelaziman kot, sebab dah biasa kot. Tidak tuan-tuan, bukan kelaziman. Itu perintah pada kita semua tuan-tuan, untuk kita ingatkan sungguh-sungguh kita kena selawat ke atas baginda Nabi SAW. Sallu, sebab sallu tu selawatlah. Sallu, kadang-kadang Bilal saja ulang 3-4 kali, paling kurang 3 kali lah, untuk ingatkan kita ni makmum, para jemaah sekalian, kena selawat. Kita pun diam, lambatnya khatib nak naik, kita pun duk main telefon, WhatsApp, balas-balas kejap. Tuan-tuan, bila mana Bilal saja pegang, tak boleh ke atas, tempat lain kadang dia pegang tongkat tu. Bila nampak je Bilal keluar, dia pun mula, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi ulang. Kita pun selawatlah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tu maksudnya kita faham perintah selawat tersebut lah berikan kepada orang yang telah beriman. Mereka yang hadir di Jumaat, dia dah beriman belum? Dah beriman. Kalau orang yang tak kuat iman, dia tak datang Jumaat tuan-tuan, takkan datang. Walaupun banyak kosong ruang lagi masjid, tak datanglah tuan-tuan. Dia hanya bersuara di Facebook mungkin, di Twitter mungkin. Kenapa masjid tak buka? Kami nak solat, kami nak sekian sebagainya. Apakah sekian-sekian ni? Dia marah pula tuan-tuan. Padahal sebenarnya tuan-tuan sendiri pun tak datang. Walaupun penjarakan berlaku dalam waktu saf solat kita, subuh, zuhur, asar, maghrib tak penuh juga, isyak tak penuh juga masjid. Dah jarak dah ni, kan? Dah jarak dah. Maghrib pun paling tidak 5 saf saja. Lepas tu yang tinggal kuliah maghrib cuma 2 saf saja. Kan? Subuh 2 saf saja. Dah jarak ni. Kalau dapat agak-agak macam mana? 1 saf tak penuh tuan-tuan. Sebab itu Allah uji kita. Bila mana kita berada dalam suasana ini, perbanyakkanlah ke atas selawat baginda Nabi SAW. Sebenarnya Ubay tanya tadi, nak penuh tak selawat tu? Nabi kata, izan tukfa hammaka wa yufar zambuka. Allah akan cukupkan keduka cita kamu, sedih kamu, dan akan diampunkan dosa-dosa kamu. Para ulama berbincang, ulama hadis terutamanya, adakah dalam hadis tersebut tak payah doa kepada Allah, selawat saja? Para ulama berbincang tentang situasi Ubay bin Ka'ab. Ubay ini tuan-tuan, orang hafiz Quran yang banyak masa berikan keberkatan masa dengan dia. Kata para ulama, kalaulah kita peruntukkan masa, ada 4 waktu kita nak khusus beribadat kepada Allah, nak doa kepada Allah. Contoh, kita tetapkan waktu malam, waktu pagi sebelum waktu tidur dah, tahajud. Waktu tahajud tu waktu 1, kita bermunajat kepada Allah. Ada orang kadang-kadang 1 situ, kedua lepas subuh waktu pagi. Lepas zuhur bukan tak doa, tapi sebab bekerja, jadi dia had saja ikut imam dan sebagainya. Waktu subuh dia lama sikit. Ataupun tak apa subuh, yang kedua waktu duha tu, waktu dia lama putuskan nak doa kepada Allah, minta kepada Allah. Yang ketiga bila? Pada menjelang maghrib kadang-kadang. Ada orang berzikir dan sebagainya. Lepas maghrib dengar kuliah. Nanti malam yang keempat sebelum tidur. Jadi ulama berbincang, daripada 4 waktu itu, 1 daripadanya kita banyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Sebab Nabi juga anjurkan kita berdoa. Bahkan doa yang sering kita amalkan, yang Nabi sangat cintai, apa doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang bagi Nabi amat sukai dan kita sering baca. Bila imam baca doa tu, kita pun tahu, dah habis dah doa ni. Kalau tak panjang lagi imam tak baca doa Rabbana atina tu, kita pun lambatnya imam ni, letihnya imam ni. Tu sebab kadang-kadang tuan-tuan, imam doa sungguh-sungguh, kita makmum sebab nak cepat.
Kita pun tak dimakbulkan doa. Imam nak berdoa ni dimakbulkan, kita ni tak dapatlah. Tu rugi tuan-tuan. Tu sebab kepada para ulama dalam hadis tadi, bila mana Ubay bin kata nak penuhkan doa semuanya doa aku, Nabi kata izan tukfa hammaka wa yufar zambuka. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kenapa perlu begitu? Nak menunjukkan kita berterima kasih. Contohlah tuan-tuan berterima kasih ke atas baginda Nabi SAW. Sebab kita nak jumpa Nabi ucap terima kasih tak dapat, tak nak jumpa Nabi pun. Tapi apa yang perlu buat? Kita doalah selawat atas nama Nabi SAW. Sama seperti juga okey. Sama juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Bila dalam satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Abu Dawud, apa kata Nabi? Man sana'a ilaikum fa'aktumuhu. Man sana'a alaikum faktumuh, kata Nabi SAW. Hadis yang berbunyi tuan-tuan, man sana'a ilaikum ma'rufan faktumuh. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepada kamu, ma'ruf benda baik. Contohlah tuan-tuan, kita duduk jiran, tetangga, kanan kiri dan sebagainya, tiba-tiba ada orang datang berikan kita juadah ataupun rezeki. Man sana'a ilaikum ma'rufan, datang kebaikan kepada kita. Apa kata Nabi? Fakafi'u, balaslah, balas. Itu sebab bila mana orang beli kita rezeki sebagainya, balaslah. Balas, maksud balas tu dapat ada makanan, balas dengan makanan sendiri. Kalau kata dia berikan kita dengan sekian pemberian, balas balik pemberian tersebut. Tapi kata Nabi, fa in lam tajidu ma fakafi'u. Kalau kamu tak mampu nak balas, tak mampu nak bagi, mungkin kita kurangan duit dan sebagainya, apa kata Nabi? Fada'ulah. Apa fada'ulah? Maka doakanlah kepada dia. Hatta yarau innakum qad fakafaktumuhu. Sampai kamu rasakan doa kamu itu dapat diterima sebagai balasan pemberian tadi. Itu sebab tuan-tuan cantiknya Allah ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan kepada kita. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang bagi, kita pun memberi balik. Tak mampu nak bagi, fa illam tajidu, kata Nabi, maka cukup dengan fada'ulah, cukup mendoakan kepada mereka. Itu sebab tuan-tuan, kita tak mampu nak balas jasa ayah dan ibu kita. Apa kita buat? Doakan kebaikan mereka. Kita tak mampu nak balas ayah yang mencari rezeki untuk kita, ibu melahirkan kita, kan, bawa kita 9 bulan 10 hari lamanya, sampai nak bersalin, sampai tumpah darah dan sebagainya, tak mampu nak balas tuan-tuan. Apa kita buat? Fada'ulah, doakan kebaikan mereka. Guru-guru kita yang mengajarkan kita pendidikan di sekolah sampai kita pandai pada hari ini, sambung belajar sampai peringkat ijazah, sampai sarjana, sampai PhD, tak mampu nak balas. Apa kita buat? Doakan guru-guru kita. Baginda Nabi memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, sanggup menerima cacian, hinaan, semata-mata nak kembangkan Islam, yang menyebabkan kita pada hari ini berada di masjid ketika ini. Syukur, alhamdulillah, tak dapat nak balas jasa tersebut. Apa kita buat? Doalah, panjatkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Itu sebab tuan-tuan, ada keajaiban yang akan berlaku bila mana kita sungguh-sungguh mempanjatkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Amalkan tadi tuan-tuan, paling tidak pun banyak selawat tuan-tuan. Selawat tafrijiyah ada, selawat Ibrahimiyah ada, ibu sebagainya. Tadi saya ajarkan selawat murah rezeki itu yang paling mudah untuk kita amalkan seharian kita, untuk kita melapangkan rezeki kita, untuk diperelokkan akan akhlak kita. Saya ulang kembali sebagai penutup pada tazkirah pada tengah hari ini, agar peringatan sama-sama kita ambil selawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saya ulang. Kalau mereka yang boleh rekod, rekodlah, tak ada masalah.
Tak catat tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi bagi peringatan pada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pada Jumaat ini kita perbanyakkan selawat, dan pada akan datang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk terus-menerus memperbanyakkan selawat, memanjangkan selawat ke atas baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan akan diangkat segera wabak pandemik ini, sebab kita kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekian peringatan daripada saya. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para